Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan marilah kita berusaha supaya kita mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar Islam sebagai agama kepada kita semua. Ia merupakan agama kesejahteraan. Islam yang bermaksud penyerahan diri kepada Allah, yang diambil juga daripada kata salam dalam erti kata kesejahteraan, penyerahan. Maka ucapan orang Islam ialah Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu. Islam menyeru manusia menjadi Muslim, menyeru manusia supaya menganut agama Islam. Pun begitu, jika manusia tidak menerima agama Islam, kekal dengan agama mereka, Islam tidak memusuhi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan, memberikan sumbangan harta kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu di dalam agama kamu dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Wa tuqsitu ilaihim, Allah menyuruh, Allah tak melarang kamu melakukan keadilan kepada mereka. Allah suka kepada orang-orang yang melakukan keadilan. Innama yanhakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa innahum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Hanya yang Allah larang kamu melakukan kebaik, kamu berdamai dengan orang-orang yang memerangi kamu pada agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, dan menolong untuk orang-orang lain menghalau kamu dari kampung halaman kamu. Allah melarang kamu untuk tawallauhum, untuk kamu memberikan kesetiaan, kedamaian kepada mereka. Sesiapa yang berdamai dengan mereka, sesiapa yang melakukan kesetiaan kepada berdamai dan melakukan kesetiaan kepada golongan yang seperti ini, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Di atas semangat yang diajar oleh Al-Quran ini,
maka umat Islam berdamai dan mereka tidak mengambil tindakan melakukan kezaliman kepada orang-orang yang bukan Islam, yang menjadi minoriti yang hidup di dalam negara orang Islam. Walaupun umat Islam itu sendiri dari segi amalan Islamnya banyak kekurangan, tetapi mereka tidak membunuh orang-orang minoriti. Lihat minoriti Kristian di Syria yang hidup sekian lama, beratus tahun lamanya, bahkan ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Mereka tidak dipaksa menganut Islam dan tidak dihalau keluar daripada Syria. Minoriti Kristian Koptik yang berada, Akbar yang berada di Mesir, gereja mereka masih utuh. Mereka mengamalkan amalan Kristian mereka. Walaupun di segi masyarakat Kristian mereka ditindas di bawah pemerintahan umat Islam daripada berbagai dinasti yang memerintah, mereka tidak dihalau ataupun dipaksa menganut agama Islam. Hatta orang-orang bukan Islam di dalam negeri kita, negara kita ini, minoriti orang-orang bukan Islam dapat bebas hidup. Bahkan mereka lebih kaya lagi daripada orang Islam. Mereka tidak dipaksa menganut Islam. Mereka tidak dihalau keluar daripada kampung halaman mereka. Walaupun sebahagiannya bukan kampung halaman mereka, mereka datang untuk membuat penempatan di sini. Mereka tidak dihalau pulang. Lihatlah di dalam negara majoriti besar umat Islam seperti di Indonesia, orang-orang bukan Islam yang menjadi minoriti tidak diperlakukan seperti yang diperlakukan kepada minoriti umat Islam dalam banyak negeri bukan Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ini bukan isu baru apa yang menimpa umat Islam di Rohingya. Kekejaman pembunuhan yang sangat dahsyat. Ratusan ribu manusia menjadi mangsa. Muslim dibunuh oleh para pengganas Buddha. Mereka yang berpakaian dengan pakaian agama bukan sekadar menembak mati seperti biasa, membakar hidup-hidup wanita, orang-orang tua dan kanak-kanak, menyembelih, menghancurkan kampung halaman, memotong tubuh, menyeksa dengan penyeksaan yang dahsyat, dilakukan oleh kelompok Buddha. Mereka yang berpakaian dengan pakaian Sami. Walaupun kita percaya bahawasanya agama tidak pernah mengajar mereka melakukan hal yang demikian. Agama mereka tidak mengajar mereka melakukan hal yang demikian. Tapi demikianlah golongan pengganas ini telah lakukan kepada umat Islam di Rohingya. Jika sekiranya yang melakukan itu ialah umat Islam, tentulah semua kuasa-kuasa dunia akan bersidang. Tindakan segera akan diambil. Kempen memerangi pengganas akan dilancarkan. ISIS merupakan kelompok yang kecil, mengganas. Tidak ada umat Islam yang mengizinkannya. Fatwa demi fatwa dikeluarkan daripada Arab Saudi sehingga ke ulama yang berada di Eropah, daripada utara dan selatan, hatta kerajaan-kerajaan umat Islam turut mengeluarkan bantahan dan menyatakan Islam tidak pernah menyeru kepada keganasan. Apabila Sami Buddha melakukannya,
Kita percaya Gautama Buddha tidak mengajar hal ini. Tetapi kita tidak mendengar suara yang kuat daripada para penganut agama berkenaan, daripada kuasa-kuasa besar, daripada semua pihak, supaya bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan kepada umat Islam di Rohingya. Jika ada satu letupan bom di mana-mana bandar, Islam tidak pernah mengizinkannya. Cara kebetulan jika bom itu membabitkan orang Islam, semua media antarabangsa cuba mengaitkan Islam dan keganasan. Puluhan ribu Sami yang berpakaian dengan pakaian agama. Kita orang Islam tidak pernah menyatakan Buddha agama pengganas. Kita menyatakan mereka yang melakukan itu pengganas. Pun sehingga hari ini, duka cita, tidak ada satu tindakan yang tegas. Tidak ada kiriman angkatan tentera seperti yang dilakukan kepada Iraq. Tidak ada kiriman angkatan tentera seperti yang dilakukan kepada Afghanistan. Ia hanya dilakukan kepada negeri orang Islam. Sementara di kalangan orang Islam sendiri, apabila saudara-saudara mereka dizalimi, ada di kalangan mereka berdiam diri. Jika ada satu dua orang pengganas di kalangan orang Islam, sibuk mereka di muka surat kabar hadapan, cuba membincangkan Islam dan keganasan, dan sebahagian mereka pula cuba mengaitkan ulama dan keganasan. Islam telah hidup dalam keadaan yang damai. 13 tahun lamanya Nabi SAW ditindas di Makkah. Baginda keluar berhijrah, bersabar di Madinah sehingga mereka diserang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'a wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz." Diizinkan berperang kepada orang yang diperangi kerana mereka itu dizalimi. Iaitulah orang-orang yang dikeluarkan daripada kampung halaman mereka tanpa sebab yang benar, hanya semata-mata kerana mereka itu menyatakan Tuhan kami ialah Allah. Jikalah Allah tidak menjadikan manusia itu tolak menolak, yakni bangun mempertahankan diri, membela pihak yang dizalimi, menentang pihak yang zalim, nescaya musnahlah rumah-rumah ibadat, tempat-tempat ibadat Kristian, Yahudi dan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Demi sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Dengan turunnya ayat itu maka orang Islam berperang bagi mempertahankan diri mereka, kerana mereka telah dikeluarkan daripada kampung halaman mereka. Hari ini ratusan ribu dikeluarkan daripada kampung halaman kerana mereka itu beragama Islam. Walaupun apa alasan yang dinyatakan, ia mengingatkan kita apa yang berlaku di Rohingya itu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran,
tentang Ashabul Ukhdud. Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang panjang bagaimana pada satu zaman ada raja yang memaksa sebahagian daripada rakyatnya yang telah menganut agama Allah, oleh kerana mereka enggan menerima agama raja, lalu raja telah menggali parit dan dalam parit itu dimasukkan api. Sesiapa yang enggan menerima agama raja dicampak masuk ke dalam api dan dibakar, wanita, kanak-kanak, semuanya dengan penuh kezaliman yang dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menyebut qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Celakalah tuan-tuan empunya parit dan api yang penuh dengan bahan bakarnya. Ketika mereka duduk di kelilingnya, menyaksikan apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman, tidaklah mereka lakukan hal itu melainkan semata-mata kerana mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Iaitulah Tuhan yang baginya kerajaan langit dan bumi, dan dia di atas segala sesuatu berkuasa. Di atas segala sesuatu itu menyaksikan apa yang manusia lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengenakan penyiksaan kepada orang mukmin, lelaki dan wanita, kemudian mereka tidak bertaubat, bagi mereka azab neraka Jahannam, dan bagi mereka itu azab yang membakar. Hari ini kita menyaksikan peristiwa yang sama. Kezaliman yang begitu dahsyat. Persoalannya apakah yang patut kita lakukan? Kita sedar dengan kedaifan yang ada, kuasa-kuasa dan undang-undang yang ada pada hari ini, dan ketidakmampuan sebahagian daripada kerajaan-kerajaan umat Islam dan dunia antarabangsa. Kita pun begitu, kita meminta setiap di kalangan umat Islam dan kerajaan-kerajaan umat Islam menggunakan kadar yang paling mampu yang dapat mereka lakukan untuk menangani apa yang dihadapi oleh umat Islam di Rohingya. Hendaklah gesaan, tindakan, memutuskan hubungan diplomatik dan berbagai-bagai lagi patut dilakukan. Itu pun masih kecil jika dibandingkan apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Mengapa kamu tidak berperang pada jalan Allah, sedangkan orang-orang yang ditindas di kalangan wanita dan kanak-kanak yang menyatakan, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang penduduknya melakukan kezaliman kepada kami. Jadikanlah bagi kami dari sisimu penolong, pelindung, dan jadikanlah untuk kami dari sisimu penolong. Kata para ulama seperti Al-Jassas, Al-Qurtubi dan berbagai lagi ketika menafsirkan ayat ini, sesungguhnya jika ada satu negeri orang Islam yang diserang, wajib bagi negara orang Islam yang lain untuk menolong mereka. Jika ada satu masyarakat Islam yang diserang, maka wajib saudara-saudara Islam yang lain membela mereka, mempertahankan mereka. Jika saudara yang terdekat itu gagal,
hendaklah yang berikutnya memikul tanggungjawab itu, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga kamu dapat menyelesaikan atau mempertahankan mereka daripada dizalimi. Selemah-lemah Khalifah Mu'tasim, yang Mu'tazilah itu pada zaman Abbasiyah, apabila dia mendengar seorang wanita yang dihina di negeri yang bukan Islam, dia menghantar suratnya min Abdillah Mu'tasim ila kalbir Rum, daripada hamba Allah Mu'tasim kepada anjing Rum. Apabila suratku ini telah berada di tanganmu, hendaklah engkau bebaskan wanita berkenaan. Jika tidak, sa'ujarridanna laka jaishi awwaluha indaka wa akhiruha indi. Jika tidak, aku akan mengirimkan tenteraku. Kepala tentera itu sampai ke negerimu, ekor tentera itu masih berada di sisiku. Maksudnya akan kukerahkan habis-habisan bala tenteraku, sehingga tidak ada yang tinggal lagi untuk menyerang negerimu, kerana engkau telah memalukan seorang wanita muslimah. Lalu ditawan Amuriyah kerana telah memalukan seorang muslimah, dan semua puisi-puisi para penyair memuji Khalifah Mu'tasim yang lemah telah mempertanggungjawab, melakukan tanggungjawab yang besar hanya kerana seorang muslimah. Negeri berkenaan telah ditawan. Hari ini bukan seorang muslimah. Hari ini kita menyaksikan ratusan ribu, bukan sekadar dibunuh, dirogol, dibakar hidup-hidup, disembelih bagaikan haiwan. Dan kita umat Islam hanya berada di sini dalam keadaan mendiamkan diri. Marilah kita lakukan sesuatu, desakan, bantahan, dan apa sahaja yang mengikut lunas undang-undang. Dan kita mendesak dan menggesa kerajaan-kerajaan umat Islam di seluruh dunia supaya melakukan sesuatu bagi membela nasib umat Islam yang begitu dahsyat yang menimpa negeri yang tidak jauh daripada kita. Dan kita hendaklah ingat satu perkara: setiap kali bala Tuhan itu datang, apabila kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu yang wajar, suatu hari ia akan datang menjelma di tempat kita pula. Ketika Iraq dibom, orang Arab hanya tersenyum ataupun membiarkannya, atau memprotesnya, atau mengulasnya sahaja. Hari ini Syria, Yaman, dan satu persatu negeri orang Islam menghadapi kancah yang sama. Demikian apabila kita melihat bala yang menghampiri di dalam wilayah kita ini, di rantau kita ini, kita mendesak semua kerajaan-kerajaan Islam dan bukan orang Islam di rantau ini, dan khususnya kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, lakukan sesuatu yang memberikan kesan dan pengajaran kepada kerajaan Myanmar di atas apa yang telah mereka lakukan kepada umat Islam yang begitu kejam dan zalim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ittaqullah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua sentiasa mengingati tentang tanggungjawab ukhuwah kita sesama orang Islam, dan marilah kita juga mengingati bahawasanya kekuatan kita pada zaman yang sangat mencabar ini, terutama anak-anak kita, ialah dengan membaca Al-Quran.
membaca dan memahami inti kandungan Al-Quran. Bukan sekadar membaca, tetapi memahami, tadabbur makna Al-Quran. Dan Al-Quran merupakan syafaat untuk kita. Dalam hadis Muslim, Nabi SAW menyebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana dia akan datang pada hari akhirat kelak sebagai syafaat kepada kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri. Sebagai hamba-Mu, Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami, Engkau jadikanlah kami umat Islam yang bertindak kelas pertama dalam tindakan. Engkau hindarilah kami daripada sifat-sifat yang buruk dan keji. Ya Allah, Engkau tolonglah dan bantulah saudara-saudara kami di Myanmar, dan lepaskanlah mereka daripada keadaan yang menyakitkan itu. Ya Allah, Engkau musnahkanlah musuh-musuh agama-Mu dan musuh-musuh kami. Ya Allah, Engkau ambillah tindakan kepada mereka dan hancurkanlah perancangan mereka, dan bebaskanlah orang-orang yang dizalimi. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil maut rahatan lana min kulli syarr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allah